Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu. Okey, kalau dengar mohon respon ya. Okay, cikgu. Okey, terima kasih. Cikgu. Okey. Waalaikumsalam. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih dan selamat Hari Raya kepada semua yang dapat bersama saya untuk kelas PDPR kali pertama untuk mata pelajaran geografi hari ini. Okey, sebentar ya. Ya, cikgu. Raya. Lawa tu nak cakap raya. Selamat Raya, cikgu. Okey, sebelum saya terlupa, suka saya nak ingatkan tolong isi link kehadiran yang telah pun saya edarkan sebelum ni. Okey, untuk paparan nota-nota yang selanjutnya, okey, buku teks saya dah edarkan dekat dalam grup Telegram, ada 5 bab di situ. Okey, boleh rujuk di situ, atau kalau nak dapatkan buku teks secara sepenuhnya, okey, boleh tengok pada pautan link yang saya edarkan sebelum ni. Okey, pada maklumat yang saya pin pada grup masing-masing. Okey, jelas ya? Jelas. Okey, baik. Jelas. Okey, kita nak teruskan ke ataupun nak tunggu? Sekarang ni ada lebih kurang 38 orang yang dah online. Kita Kalau tunggu sikit lagi. Tunggu sikit lagi. Tunggu sikit lagi, cikgu. Okey. Jelas. Allah, lupa nak charge. Charge. Nak charge dulu. Okey, terlebih dahulu saya nak tanya, boleh nampak tak paparan yang saya kongsikan ni? Nampak. Boleh. Nampak, cikgu. Boleh, nampak. Nampak, cikgu. Nampak, cikgu. Tak berapa jelas, cikgu. Apa jelas lah. Okey, paparan tu semua orang boleh besarkan. Tulisan boleh nampak ke? Nampak. Tulisan, Nampak, soalan-soalan tu boleh nampak? Nampak. Nampak ya? Okey. Nampak. Nampak. Okey, kalau nampak, alhamdulillah. Okey, rasanya kita boleh mulakan lah Kalau nak tunggu semua, saya takut nanti yang ada pula nanti tertunggu-tunggu ketinggalan. Jadi kita dah tunggu mereka. Jadi kita teruskan, boleh Boleh, Ustaz. Cikgu. Okey, saya cuba besarkan. Cuma paparan ni kalau saya besarkan, kita tak boleh nak rujuk soalan yang ada di sebelah tepi tu. Okey, jadi saya terpaksa kongsikan skrin macam ni untuk kita sama-sama lah. Okey. Terlebih dahulu saya nak terangkan berkenaan dengan format peperiksaan bagi mata pelajaran geografi untuk tingkatan 1. Okey, sebab sebelum ni awak semua tak pernah lagi diuji dan juga seingat saya mungkin ni kali pertama kot masing-masing berhadapan dengan soalan berbentuk ujian, ataupun mungkin masing-masing dah pernah
jawab soalan peperiksaan di sekolah lama? Ada yang dah pernah exam ke sebelum ni? Tolong respon. Tak pernah. Belum. Pernah. Cikgu. Kena. Pernah? Okey. Tak Ada yang pernah. Mungkin mengikut sekolah-sekolah ada yang berbeza. Tapi ini adalah antara format sebenar untuk peperiksaan mata pelajaran geografi. Okey, saya terangkan dahulu sebab ada yang daripada kalangan kita yang belum lagi pernah menduduki peperiksaan. Okey, untuk mata pelajaran geografi, kita ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Bahagian A iaitu soalan objektif, bahagian B soalan struktur dan soalan C bahagian esei. Jadi masa yang diperuntukkan untuk peperiksaan adalah selama 2 jam. Okey, tak kira tingkatan 1, 2 dan 3, kesemua waktu peperiksaan adalah selama 2 jam. Okey, jelas itu Okey, untuk soalan objektif, kebiasaannya soalan objektif terdapat dalam 10 hingga 20 soalan. Okey, membawa kepada markah 20 soalan. Kemudian di bahagian B kita ada 4 soalan utama berbentuk struktur. Okey, keempat-empat soalan merangkumi 40 markah. Dan satu lagi bahagian iaitu bahagian C, kita ada 4 soalan esei wajib jawab 3. Ya. 4 soalan tu dia pecah kepada 2. Okey, untuk satu soalan pecah kepada 2 bahagian A dan B. Okey, diberikan ada 4 soalan, wajib jawab 3. Okey, iaitu soalan pilihan. Daripada keempat-empat tu anda dikendaki untuk menjawab hanya 3 soalan saja. Pecahan A dan juga B. Okey, jadi di situ memperuntukkan markah 30. Okey, kalau diikutkan ada 10 hingga 15 markah yang tak cukup. Kalau anda perasan tak cukup. Dia tak jadi 100%, betul Okey, kerana 15 hingga 10 markah itu, 10 hingga 15 tu adalah markah yang diperuntukkan untuk kajian lapangan ataupun tugasan secara individu. Jadi markah ni kita kira sebagai lebih kurang macam markah carry mark. Okay, markah yang awak sedia menunggu sebelum peperiksaan. Maknanya kalau anda diberikan tugasan untuk buat kajian lapangan, okay, buat sebaik mungkin, dapat markah penuh, insyaAllah, maksudnya 15 markah awak dah ada dalam tangan sebelum awak akan menduduki peperiksaan untuk pertengahan tahun dan juga akhir tahun. Okey, tapi untuk peperiksaan pertengahan tahun ini, saya akan memperuntukkan 100% pada markah peperiksaan saja. Sebab awak tak ada lagi arahan untuk melaksanakan kajian ataupun tugasan secara individu. Okey, insyaAllah mungkin tugasan dan latihan kajian tindakan secara individu tu kita akan ambil kira sewaktu peperiksaan akhir tahun nanti, insyaAllah. Okey, jelas ke? Atau ada soalan nak tanya? Boleh tanya sekarang? Jelas cikgu. Tak ada cikgu, tak ada. Okey, kalau jelas kita terus kepada sesi tak dengar. tadi. Tak dengar? Kalau tak dengar tolong kuatkan volume awak. Yang lain boleh dengar ke? Sebab saya dah duduk depan laptop tu. Boleh. Boleh cikgu. Okey. Okey, kita tengok kepada bahagian B, iaitu bahagian struktur untuk peperiksaan tingkatan 1. Okey. Untuk makluman, setiap kali peperiksaan, okey, dia akan ada wajib soalan berkaitan dengan peta topografi. Okey, ini adalah merupakan peta topografi yang mana peta topografi ni adalah berdasarkan peta topografi mengikut level tingkatan masing-masing. Okey, kalau anda perhatikan pada peta topografi yang saya tunjukkan ni, ini adalah peta topografi secara peta lakar.
Okey, sebab kita tingkatan 1 kita belajar peta lakar. Nanti sekejap Tiba-tiba senyap ah. Cikgu, Cikgu live kan? tak apa-apa dah. Okey. Saya nak minta hold lebih kurang dalam 15 minit boleh? Saya kena ambil anak saya balik sekolah jap. Kejap je. Boleh cikgu. Nanti Boleh. Boleh cikgu. Boleh, boleh. paparannya awak dah nampak. Betul Boleh cikgu, Okey, boleh. paparannya awak Boleh, dah boleh. nampak. Awak boleh cuba jawab dulu sekejap Okay. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada cikgu pergi ambil anak lah. Aduh. Aduh, siapa yang nama dia Naufal Hakimi. Siapa? Oh. Diam ah. Saya. Cikgu. Cikgu tak ada. Alah weh. Cikgu dah balik. Balik kampung. Weh aku baru masuk. Cak mana korang jawab ni? Mana nak dapat benda tu? Benar ke? Buat tahu. Yang buat kosong. Tak. Mana korang dapat word tu? Buat apa? Buat apa? Tak, macam mana nak jawab ni? Jawab ah. Ambil kertas kosong, lepas tulis jawapan je. Fikir je. Oh, okay, thank you. Pakai otak. Hantar kepala lepas tu. Boom. Mind blowing. Kepala Hentak kepala guys. Lain macam bunyi dia. Diam. Hilang lah bu. Cikgu pergi ambil anak tadi. Entah tak pasti. Agak-agak yang lama lagi ke cikgu pergi. Sungai Pandan. Ya Allah, lamanya cikgu pergi. Kau agak Amin. nak cikgu. Ya. Amin, kau boleh diam tak? Kau boleh diam tak? Okey, aku diam. Janganlah marah guys. Diamlah. Kau tutup mic kau sekarang. Datang kau orang. Sungai Pandan mengalir ke arah. Yang benda ni watch ni? Macam nak delete ni. Okay, saya terbuka. Tutup mic. Sorry, tadi terbuka.
Kalau cikgu lah. Dah habis tu. Ada buku lah. Tulis jawapan je kan? Ha. Ha. Thank you, thank you. Maksud buat apa?
Kena buat muka berapa? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua masih ada bersama saya ya? Ada. Ada cikgu. Okay, saya minta maaf sebab terpaksa ambil anak saya tadi. Tak apa cikgu, tak apa. Okay. Tak apa. Dah dapat tengok kan latihan tu. Okey, ini adalah merupakan contoh soalan peperiksaan. Contoh jangan anggap ni pula nanti yang keluar waktu exam. Saya tak berani jamin sebab soalan yang dibuat adalah berdasarkan daripada guru-guru yang telah pun ditugaskan untuk melaksanakan set soalan masing-masing. Okey, jadi ni saya tunjukkan beberapa contoh soalan
yang diguna pakai untuk sewaktu peperiksaan nanti. Okey. Antara contoh ni saya nak tanya, boleh nampak ke soalan-soalan tu jelas Jelas. Okay. Kalau jelas saya nak fokus untuk Jelas, ni cikgu. saja. Okey, alamak, saya terpaksa baca pula soalan tadi. Soalan yang pertama tu kalau tak silap dia tanya. Okey, di sini dalam peta topografi ni memerlukan anda untuk menguasai tajuk berkaitan dengan arah. Seperti mana yang telah saya ajar sebelum ini. Okey, perkara utama ialah awak ambil arah mata angin, letakkan di tengah-tengah peta. Okey, jadi di sini soalan dia tanya di manakah apakah arah Sungai Pandan mengalir, betul Betul. Okey, jadi kita boleh jawab soalan ni. Betul. Siapa boleh jawab? Ya. Saya. Apa dia? Apa jawab? Tenggara. Saya. Arah Tenggara. sungai mengalir ke arah Tenggara. tenggara. Okey. Cuba nyatakan kenapa arah tenggara? Sebab Timur Tenggara. Macam mana? Saya nak terangkan. Yang kata jawab tenggara tu kenapa ke arah tenggara? Sungai tu datang daripada pelbagai arah tu. Dia mengalir ke arah mana? Laut. Berdasarkan daripada perkataan yang tulis kat situ. Okey, berdasarkan dari penyataan. Masa sini ialah okey, awak tengok sini. Kejap ya. Okey, boleh tak awak faham andaikan tengah-tengah ni arah mata angin, kejap ya. Sebab saya sepatutnya gunakan fungsi Jamboard. Okey, jap. Okey, macam ni lah, abaikanlah Jamboard tu. Saya rasa takut nanti akan berlaku kekeliruan. Saya rujuk sini je Okey, di sini tadi awak kata Sungai Pandan mengalir ke arah tenggara. Okey, kuatkan hujah kenapa ke arah tenggara, sedangkan sungai ni mengalir daripada arah Bukit Cupak, daripada arah Bukit Tinggi. Tu ada simbol Bukit Tinggi dan juga Bukit Cupak. Tapi kenapa dia mengalir ke arah tenggara? Siapa nak terangkan? Saya. Ya, silakan. Sebab kalau biasanya kan sungai akan terus mengalir ke laut. So Okey. dalam gambar rajah ni ke timur, air sungai itu lebih ke besar untuk pergi ke laut. Jadi saya rasa sebabkan daripada kecil ke besar, air sungai itu pergi ke laut daripada arah barat ke timur. Macam tu. Okey, terima kasih atas cubaan. Okey, di sini kita boleh tafsir. Okey, di sinilah kita memerlukan kemahiran untuk mentafsir peta topo. Okey, tadi rakan awak ada nyatakan sungai itu mengalir daripada laluan kecil ke laluan besar. Biasanya sungai ni akan berakhir di arah laut, iaitu di hilir sungai. Okey, pernyataan yang kukuh berkenaan dengan gambar rajah ini ialah okey, sungai akan mengalir dari kawasan tanah. Siapa nak Tanah jawab? tinggi. Ya, Tanah betul. tinggi. Bagus. Okey, sungai akan mengalir daripada kawasan tanah tinggi. Oleh yang demikian, kita akan lihat di sini, sungai itu mengalir daripada kawasan tanah tinggi itu berpandukan apa? Berpandukan selang kontur. Okey, jadi masa sini selang kontur tu merujuk kepada kawasan tanah tinggi. Jadi dia betul lah tu, jawapan dia mengalir ke arah tenggara. Okey, jelas Okey, soalan yang kedua. Okey, apakah ciri fizikal yang terdapat berhampiran dengan pekan mesra? Pekan mesra. Nanti waktu exam nanti, bila dapat soalan macam tu, awak bulatkan di manakah lokasi pekan mesra. Okey, untuk hari ni kita zoomkan dekat-dekat. Ni, pekan mesra. Apakah ciri fizikal yang terdapat berhampiran dengan pekan mesra? Siapa nak cuba jawab? Biosfera. Biosfera. Itu dah Boleh merujuk jawab lagi kepada ke? bumi. Boleh, tak ada masalah. Sekolah. Kontur. Sekolah cikgu, sekolah.
Ciri Kontur. fizikal. Sekolah. Kontur. Sekolah. Jap. Kontur. Okey. Apa dia beza ciri fizikal dan juga ciri budaya? Fizikal ni semula jadi. Okey, baik. Kalau budaya Fizikal ni dia semula tak jadi. dibuat oleh manusia. pada manusia. Budaya buatan manusia. Okey, tadi siapa yang jawab sekolah tadi? Amin kot. Tadi yang- siapa yang jawab? Saya tak dapat tengok ni siapa yang respon ni. Sekolah ni semula jadi ke buatan manusia? Buatan manusia. Buatan manusia. Jadi sekolah tu akan tak betul lah, okey, tidak tepat. Okey, apa yang ada dekat kawasan ni? Dekat dengan Pekan Mesra ni. Sungai. Kontur. Contoh. Tadi. Itu saja jawapan. Satu-satu simbol semula jadi yang ada. Kita abaikan sungai ni sebab sungai ni sebenarnya agak jauh. Okey, Pekan Mesra ni sebenarnya dekat persimpangan Simpang 3. Okey, berhampiran dengan sekolah, balai polis dan juga pejabat pos ni. Okey, jelas ya? Jelas. Jelas. Jangan berlaku silapan yang sama. Nanti korang berlaku kekeliruan, tak tahu simbol budaya dan juga simbol fizikal. Okey, kita tengok kepada soalan yang ketiga. Apakah arah paling tinggi dalam peta? Rujuk balik pada peta. Yang mana arah paling tinggi? Utara. Utara. Kita letakkan sekali lagi, kita letakkan arah mata angin di tengah-tengah peta. Okey, di tengah-tengah peta membahagikan peta-peta ni. Okey, saya jelaskan di sini Kampung Semarak. Okey, Kampung Semarak tu terletak arah utara. Boleh faham Tadi awak kata sungai tu mengalir ke arah tenggara. Okey, betul. Jadi kat dalam peta ni, kawasan mana yang paling tinggi? Dia tanya arah. Okey, arah ni nak jawab dia awak kena tengok dulu kawasan, iaitu Bukit Cupak. Bukit Cupak terletak arah mana peta? Timur laut. Arah timur laut. Bagus. Okey, itu jawapan yang tepat. Arah paling tinggi dalam peta ialah timur laut. Okey, suka saya nak ingatkan, bila soalan bertanyakan berkenaan dengan arah, jawapan dia semua berkaitan dengan arah mata angin. Faham Jangan sesekali gunakan jawapan dengan menamakan lokasi. Contoh macam tadi. Okey, katalah saya bagi contoh sekali lagi Okey, manakah arah paling tinggi dalam peta? Okey, ada yang jawab Bukit Cupak. Okey, Bukit Cupak bukan arah. Bukit Cupak adalah lokasi. Jadi arah dia ialah arah timur laut. Okey, saya nak supaya faham Boleh faham semua? Boleh. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, kita tengok kepada soalan yang keempat, yang D tu. Gambar rajah tersebut merujuk kepada simbol Sawah padi. Sawah padi. Okey, semua nak jawab sawah padi Bukan rumput ke tu? Bukan. Bukan rumput. Ada barisan Sawah padi. garis line dekat situ. Okey, jawapan dia semua orang salah. Apa dia? Simbol apa Padi. kat sini? Paya. Paya. Dalam tunjuk. Rawah. Apa yang rawak tu? Sawah padi. Sawah padi juga tidak tepat. Padi. Okey, tengok balik pada soalan. Dia kata apa? Bakau. Gambar rajah tersebut merujuk kepada simbol. Simbol kawasan. Simbol barat. Budaya. Simbol budaya. Bagus. Itu jawapan dia. Lah. Jangan sesekali jawab sawah padi ke, kalau dia gambar tu gambar pokok getah ke, jangan jawab macam tu sebab dia tanya simbol apa. Simbol terbagi kepada dua, kita ada simbol budaya dan simbol fizikal. Okey, jelas Jelas. Okey, kita tengok. Soalan E, Kampung Muhibah terletak arah dari Kampung Indah. Okey, Kampung Barat Daya. Muhibah terletak arah dari Kampung Daya. Indah. Mana Kampung Barat Daya. Kampung Indah Barat? atas tu belah kanan. Barat Daya.
Mana saya rujuk balik. Kampung Muhibah terletak arah dari Kampung Indah. Okey, jadi arah mata angin tu nak letak di mana? Kat Kampung Indah. Okey, bagus. Letak dekat Kampung kawasan Kampung Indah. Dia nak tengok arah ke Kampung Muhibah. Arah apa? Barat Daya. Barat Barat Daya. Barat Daya. Barat Daya. Bagus. Okey, dia ke arah Barat Daya dari Kampung Indah. Okey, bagus. Okey. F, berapakah nilai selang kontur dalam peta? Siapa nak jawab? 15. Banyak ni. Ada 15, 30, 45, 60, 75, 90. Berapakah nilai selang kontur dalam peta? 60. Siapa nak Dia bukan jawab? macam corak ke? Macam 30 tolak 15 dapat 15. Lepas tu tambah Ya, lagi. betul. Betul. Okey, itu adalah nilai selang kontur saja je kan. Nak tengok. Nanti kan dia bila kena getak sikit je dia dah was-was. Jangan macam tu sebab nanti kadang bila awak jawab, awak jeling jawapan kawan sebelah jawab lain. Awak pun dah jadi tergugat iman kan. Awak pun padam tukar jawapan. Tiru orang sebelah. Sebenarnya jawapan awak mungkin dah betul. Jangan macam tu. Jadi kena confident. Confident level tu kena 400 ya. Salah pun tak apa. 400. Okey. Kita tengok kepada G. Apakah pekerjaan penduduk Kampung Selayang? Macam mana kita nak tahu? Mana kita tahu ada pekerjaan apa kat Kampung Selayang ni? Kampung Selayang terdapat di Sawah padi. di kawasan Sawah Padi. Jadi mereka apa? Bersawah. Petani. Sawah Petani. Petani. Pesuah padi pun Petani padi. boleh diterima. Penanam padi. Tapi kita guna istilah petani. Boleh Boleh tak kalau Boleh. kat sini dia perindustrian? Apa tu? Boleh juga sebab Perindustrian. padi kan Sebab jadi apa? beras. Padi jadi Padi beras. kan jadi Okey, dia beras. dia kena faham macam ni. Betul. Okey. Kalau perindustrian, kita boleh kaitkan sekiranya ada simbol ataupun objek kilang pada peta. Okey, kalau ada objek kilang, ada simbol kilang, kita boleh kaitkan kemungkinan sektor pekerjaan penduduk di situ adalah berkaitan dengan perindustrian. Okey, jelas ya? Jelas. Okey, kita tengok kepada yang terakhir untuk peta topografi. Okey, apakah peranan Pekan Mesra? Paling Pekan susah. Mesra. Apa peranan Pekan Mesra? Pekerjaan. Saya pekerjaan. jawab memberi penduduk lain untuk bersekolah di situ. Memberi penduduk lain bersekolah. Okey, ada lagi dia ni satu perkataan saja. Dan istilah itu akan menjadi istilah yang umum. Pertempatan. Pertempatan. Lagi? Bandar. Saya nak wakil daripada satu ikram. Mana satu ikram? Senyap je. Tak ada siapa respon dari satu ikram ni. Ya. Peranan Pekan Mesra. Bandar ke cikgu? Okey, peranan dia contoh macam ni. Kawasan tu kalau tadi kita kata kawasan pertanian. Macam pusat. Okey, kawasan pelancongan. Contoh. Kawasan perindustrian. Okey, jadi Pekan Mesra ni peranan dia sebagai apa? Di sini Peranan kita ada objek Pusat bandar. sekolah. Pusat. Sikit lagi. Pusat bandar. Macam untuk sekolah semua pekerjaan untuk bekerja. Pekerjaan. Okey, di sini yang tepat dia ialah perkhidmatan. Matan. Okey, kenapa perkhidmatan? Sebab banyak kemudahan sosial yang terdapat di Pekan Mesra. Contohnya kita ada pejabat daerah, kita ada balai polis, kita ada sekolah, kita ada pejabat pos. Okey, jadi kesemua tu memberikan perkhidmatan kepada penduduk kawasan setempat. Okey, jelas ya? Jelas. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, saya nak tanya, ada sebarang masalah tak berkaitan dengan peta topografi?
Di sini memudahkan anda untuk menguasai peta. Okey, bagus. Alhamdulillah. Kalau macam tu kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Soalan ni senang je. Dia keluar gambar rajah sebiji macam ni. Okey, kita ada ini kita panggil apa? Kita panggil struktur bumi ke kita panggil fizikal bumi? Fizikal. Panggil fizikal bumi. Terbahagi kepada 4. Kita ada A tu apa? Kerak bumi. Kerak bumi, bagus. B? Mantel. Mantel. Okey, C? Teras luar. Teras luar. D? Teras dalam. Teras dalam. Okey, alhamdulillah. Tahniah, markah penuh. Okey. Kita test sikit. Yang ini dah lama dah ni tinggal. Ada berapa benua? 7. 4. Jom. Okey, saya nak wakil daripada satu islah. Benua A. Alah. Benua A. Amerika. Benua Alah. Benua A. Benua A ialah benua Eropah. Okey, benua B, Kelab Irsyad. Amerika Utara. Amerika Utara. Amerika Utara. Tahniah. Okey, benua C, Ikram. Arab. Saudi. Apa aja Arab ni? Amerika Selatan. Saja. Benua C ialah benua Amerika Selatan. Okey, kelas Irsyad. D. Asia. Okey, Asia. Kelas Ikram, E. Asia. Afrika. Afrika, bagus. Kelas Islah, F. Antartika. Antartika. Yang G. Australia. Australia. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, maksudnya tapi saya risau juga tu tadi ada yang jawab apa tadi benua A tu benua apa tadi? Benua Arab mana? Arab tu. Yang Arab tu C tu. Benua Arab tu C kan. Arab Saudi. Jangan tersilap ni, bahaya ni. Okey, sebab ni markah ni kalau awak dapat ingat ke-7 ni awak dah dapat 7 markah penuh. Okey, jangan sia-siakan. Tadi dah dapat 4 markah penuh. Yang ini dapat 7, maksudnya dah dapat 11 markah. Okey, kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Okey. Berikut menunjukkan 2 buah gunung. Ini keratan rentas untuk 2 buah gunung. Nyatakan jenis gunung bagi gambar rajah A dan juga B. Kelas Irsyad. Apa dia? Gunung A. Gunung lipat kot. Gunung lipat. Gunung Lipat. lipat. Okey, bagus. Kalau satu tu dah lipat, B tu gambar untuk gunung bongkah. Okey, apa beza bongkah dan lipat? Gunung lipat dia dimampatkan menjadi gunung. Gunung lipat termampat, manakala gunung bongkah mencapah. Okey, mencapah maksudnya dia berlaku sesaran pada nanti kalau saya sebutkan dia dah keluar untuk jawapan untuk bahagian B. Jawab dulu. B. Berikan satu persamaan antara gunung A dan juga gunung B. Apa persamaan dia? Ambil masa lama untuk dibentuk. Mengambil masa yang lama untuk terbentuk. Okey. Lagi? Boleh cikgu? Okey, kita dengar jawapan orang lain dulu. Tinggi gunung. Oh, kedua-duanya gunung. Betul. Apa dia? Boleh. Persamaan dia. Rumput hijau. Pokok Rumput hijau. hijau. Allah, kalau gunung Everest mana ada rumput? Tapi ni gunung A dengan B. Gunung Okey, apa persamaan dia? Atas Pergerakan gerak bumi yang Pergerakan kerak bumi yang dah hampir dah tu. yang Yang ada sambung yang. apa? Okey, Yang tak jawapan dia disambung. ialah
terhasil akibat daripada pergerakan pelat bumi. Okey, kedua-duanya persamaan dia ialah terhasil daripada pergerakan kerak bumi ataupun pelat tektonik. Dua-duanya pergerakan, terhasil daripada pergerakan. Okey, boleh faham Okey, kita Boleh. tengok yang seterusnya. Soalan ni soalan bab 5. Okey, gambar rajah ni menunjukkan satu situasi kepada satu kejadian bencana alam. Okey, kita dah belajar tempoh hari iaitu berlakunya tsunami dan juga gempa bumi. Jadi yang ini Gempa bumi. gambar rajah apa ni? Okey, A. Apakah kejadian yang menyebabkan situasi tersebut berlaku? Gempa bumi. Gempa bumi. Jai. Bergerak Wujudnya daya tekanan akibat Wujudnya daya tekanan. Lagi. himpitan. boleh soalan buka ni buku. lebih boleh. Hari ni kita praktis boleh, tak ada masalah. Okey, jadi di sini ialah kejadian yang menyebabkan situasi tersebut berlaku akibat gempa Bumi. bumi. Gempa bumi. Okey. Kalau tadi saya ada dengar pelajar lelaki jawab apa tadi? Gempa bumi. Ada jawapan lain tadi saya dengar tadi. Wujudnya daya tekanan. Daya tekanan. Daya tekanan pada permukaan kerak bumi. Itu juga diterima. Okey, maksudnya berlaku gelinciran ataupun berlaku rekahan. Okey, itu diterima. Okey, B. Apakah yang perlu dilakukan jika kejadian ini berlaku di tempat tinggal anda? Okey, ada Tolong banyak Mami pilihan je. jawapan. Bergegar. Yang perlu dilakukan. Okey, awak kena baca ayat tu habis-habis. Yang perlu dilakukan jika kejadian ini berlaku di tempat tinggal anda. Sebab soalan ini adalah soalan berteraskan kebat. Okey, dia minta kita berikan pendapat. Apa yang perlu dilakukan kalau terjadi? Selamatkan diri. Memang penting. Selamatkan diri dengan keluarga. Lari. Selamatkan diri. Pergi ke mana? Yang tinggi. Pergi ke tempat yang tinggi. Bawah meja makan. Red Ah, Roger. Mencari lokasi yang lapang. Kemudian menyorok di bawah apa tadi? Kursi makan. Kursi tak muat kot. Meja makan. Meja makan. Jangan berdiri berhampiran dengan dinding. Kenapa? Sebab nanti Nanti Dinding tu boleh jatuh. daripada batu dan juga retak. Retak Boleh jatuh kemudian kat kita. dinding runtuh. Hempah pula awak kan. Okey. Okey, jadi pilihan jawapan tu ada banyak. Kita akan terima mana yang Logik. logik. Kalau yang tak akal. logik tu Logik. kita tak terima lah. Okey, soalan ni soalan kebat sebab dia lebih kepada pendapat. Okey, soalan C. Nyatakan dua kesan yang dialami oleh penduduk di sesebuah kawasan yang dilanda kejadian ini. Kehilangan rumah. Kehilangan rumah, Kerugian. kerosakan, Kehilangan kehilangan jiwa, kehilangan telefon, Kehilangan Kehilangan keluarga. benda yang berharga. kehilangan barangan berharga, kehilangan nyawa. Kehilangan kerja. Mental. Apa yang mental tu? Sakit mental. kehilangan duit. Sakit mental. Risau. Trauma. Kehilangan kerja. Kehilangan apa? Gadget. Kerja. Kerja, ya. Okey, benda ni Kehilangan. kita kena bagi pendapat yang logik sebab kita jangan fikir kita sentiasa selamat. Sebab kita sendiri di Malaysia telah pun mengalami kes-kes kejadian gegaran gempa bumi sebelum ini. Cuma dari segi gegaran itu tidaklah seperti mana yang berlaku di luar negara. Contohnya seperti di Filipina, di Indonesia, di Jepun dan sebagainya. Kalau di negara-negara tersebut, mereka ni kalau keluar soalan ni dia tak ada masalah nak jawab. Sebab apa? Sebab mereka tahu apa yang berlaku. Cuma kita di Malaysia, kita mungkin tak pernah berlaku benda ni. Mungkin awak tak pernah alami. Jadi kita tak dapat lihat apa dia kesan yang berlaku. Sebagai contoh, macam kita tengok hari tu bagaimana kesan berlakunya tsunami. Okay, jadi tsunami ni siapa yang sebelum ni tak pernah tahu adanya tsunami tu?
tsunami yang paling besar itu berlaku pada tahun bila? Siapa boleh jawab? 2014, 2002. 2014. Okey. Jadi 2014 waktu tu ketika tu awak umur berapa tahun? Tak ada tahun. Masa betul. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Saya andaikan awak masa umur 6 tahun tu memang tak tahu apa-apa mengenai tsunami. Sehinggalah awak dah bersekolah, mungkin awak dah sampai ke tingkatan 1, awak dah belajar berkaitan dengan tsunami, baru awak tahu tsunami tu pernah berlaku di Malaysia. Dan sebenarnya tsunami tu telah menjadi sejarah. Okey, cuma Tadi dia dapat gambar dia ni. apa dia? Okey. Macam mana tadi? Tak ada. Okey, cuma mungkin tertekan. Okey. Mungkin benda tu awak tak pernah tahu sebelum ni. Jadi benda tu dia sebenarnya satu musibah yang Allah turunkan ke atas umat manusia dekat permukaan bumi yang mana tidak dinyatakan dalam Al-Quran, seperti mana kisah-kisah kaum lain. Contoh macam kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi mana lagi? Antaranya Musa, yang mana umat-umat terdahulu dibinasakan dengan cara macam mana? Ada yang kawasan tu tenggelam oleh banjir. Kemarau. Kisah Nabi Musa macam mana? Kaum-kaum yang mengejar dia ditenggelamkan dalam laut, contoh. Seperti mana kaum Nabi Lut yang mengamalkan Zina. Yang lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Ya, aktiviti yang tidak betul tu, apa yang berlaku? Allah terbalikkan negeri Sodom tu. Jadi macam mana terbalikkan itu tidak digambarkan. Sebab itu masa mereka melarikan diri daripada situ, Nabi Lut sendiri dah pesan jangan tengok ke belakang. Tapi apa yang berlaku? Nabi dan anak-anak dia tu tengok belakang. Lepas tu apa yang berlaku? Terima akibat dia. Sebab Allah tak nak kita tengok. Tapi tidak diceritakan di dalam Al-Quran kejadian tsunami itu. Tapi apa yang berlaku? Tsunami itu mengorbankan lebih daripada 100,000 nyawa dalam sekelip mata. Jadi itu adalah salah satu musibah yang Allah turunkan. Cuma tidak dinyatakan. Cuma kita pun baru belajar sekarang. Oh, tsunami itu berlaku macam ni. Benda tu pernah berlaku sebelum ni, cuma tidak tertulis. Okey, kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Okey, kita untuk hari ni. Okey, soalan ni lebih kepada penguasaan peta Malaysia. Okey, soalan di bawah adalah berpandukan jawapan yang disediakan. Di sini ada 7 soalan, tapi ada 15 set jawapan. Jadi awak boleh pilih. Geografi ni tak susah pun, jawapan dah ada. Cuma pilih je. Soalan yang pertama, kelas ikram. Siapa nak jawab? Tempat kosong adalah merupakan ibu bagi penulis. Kanga. Ada dah jawapan. Okey, ada. Kanga. Tania. Soalan yang kedua, kawasan perindustrian yang pesat antaranya terletak di Shah Alam dan Putrajaya. Putrajaya. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Kelas Islah lah. Sebab yang jawab tadi Isyad kan? Isyad ni? Kau saya jawab. Bukan Isyad lah. Bukan saya tak tahu, saya teka Ada je. tadi Mia jawab. Tadi saya jawab. Okey. Jawapan Shah Alam dan mana ni? Saya boleh jawab. Kawasan perindustrian. Perindustrian ni kawasan apa? Kawasan kilang. Kawasan yang banyak kilang. Okey, antaranya terdapat di Shah Alam. Itu memang kita sedia maklum lah. Ada banyak kilang sehingga ada section dekat Shah Alam tu, sehingga section berpuluh-puluh section. Disebabkan oleh perkembangan kawasan pertempatan di situ. Okey, antaranya Shah Alam dan Georgetown.
Cyberjaya. Cyberjaya kurang tepat. Okey, iaitu Bangi. Cyberjaya. Banyak kilang. Jawapan yang tepatnya ialah Bangi. Oh ya. Ya betul. Okey. Soalan yang ketiga adalah merupakan tulang belakang Semenanjung Malaysia. Ini umum ni. Pengetahuan umum. Putrajaya. Apakah dia merupakan tulang belakang? Aisyat. Putrajaya. Banjaran Titi Wangsa. Kenapa bukan Banjaran Crocker? Banjaran Crocker tu dia Malaysia dengan Singapura. Macam mana? Dipisahkan. Jawapan dia nombor 7 tu. Itu untuk nombor 7 rasanya. Yang mana tu? Banjaran Crocker? Yes. Cepat sangat nombor 7 tu. Kejap. Nanti dulu. Soalan yang ketiga tu jawapan dia Banjaran Titi Wangsa. Betul. Okey, nombor 4. Negeri juga dikenali sebagai negeri jelapan tadi. Okey, bagus. Kedah. Soalan yang kelima. Negeri yang mengalami proses pembandaran yang pesat kerana penemuan biji timah. Perak. Perak. Okey, apa negeri Perak. Bagus. Okey. Soalan yang keenam. Dia sebab banyak pilihan jawapan. Jadi labu mata kan. Putrajaya. Merupakan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan yang menggantikan Kuala Lumpur. Putrajaya. Okey, apa beza Putrajaya dan Cyberjaya? Dia ada Putra. Cyber ada Cyber. Putra ada putra, cyber. Ada putra, kenapa tak ada puteri? Sebab puteri dia meninggal. Sebab dia tak kahwin. Siapa boleh jawab? Apa bezanya Putrajaya dan Cyberjaya? Cyberjaya tu dia sesuatu tempat. Cyberjaya dalam Selangor, Putrajaya merupakan wilayah persekutuan. Okey, Putrajaya wilayah persekutuan, Cyberjaya Ada ejen. Teknologi Selangor. Okey, Putrajaya adalah merupakan pusat pentadbiran, manakala Cyberjaya adalah merupakan bandar satelit. Okey, bandar satelit kepada Putrajaya. Apa dia bandar satelit? Bandar satelit ni adalah sub bandar. Bandar yang dikembangkan akibat dia dah berlaku kepesatan pada bandar utama dia. Iaitu Putrajaya dah padat, dia dah tak boleh nak kembangkan. Jadi dia buka sub bandar satelit iaitu Cyberjaya. Okay, jadi peranan dan fungsi Cyberjaya berbeza dengan Putrajaya. Okay, kalau Putrajaya ni adalah sebagai bandar pentadbiran, Cyberjaya ini lebih kepada kemudahan sosial. Dia ada universiti, dia ada pelbagai kemudahan-kemudahan yang lain yang tidak ada di Putrajaya. Boleh faham ya? Boleh. Okey. Kita pergi kepada soalan yang ketujuh. Tadi kawan awak dah laju sangat tadi. Malaysia dan Singapura dipisahkan oleh Selat Terbang. Selat Terbang. Selat Teberau. dipisahkan oleh Selat Teberau. Banjaran Crocker tu apa? Gunung. Banjaran Crocker tu adalah merupakan terletaknya banjaran yang ada Gunung Kinabalu. Okey, soalan dia terletak di mana tu? Sabah. 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 Di Sabah. Okey, jangan tertukar tu. Okey. Dia ada satu lagi sebenarnya soalan ni, tapi saya akan letakkan dekat dalam Google Classroom. Okey, bagi masa saya 5 minit untuk saya upload. Kemudian saya akan jadikan benda tu sebagai assignment daripada dalam Google Classroom, sebab saya nak dapatkan pelibatan aktiviti dekat dalam Google Classroom. Boleh Boleh, cikgu. Okey, untuk hari ini untuk hari ini kita dah pun laksanakan aktiviti untuk menjawab soalan bahagian struktur. Okey, kita ada lagi 2 bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian C.
Tapi untuk untuk hari Khamis nanti kalau tak ada apa-apa kekangan, kita akan buat perbincangan mengenai bagaimana cara untuk menjawab soalan bahagian esei. Okey, sebab memandangkan soalan bahagian esei ni tiga soalan akan membawa kepada 30 markah. Sekiranya anda gagal untuk jawab soalan bahagian C ni, maksudnya awak dah hilang 30 markah. Yang merisaukan saya takut sebab awak tak ada pengalaman nak jawab esei macam mana untuk geografi. Saya nak tanya untuk mata pelajaran sejarah, cikgu pernah ajar tak bagaimana nak jawab esei? Cikgu boleh mengajar lagi cara nak jawab esei buat sejarah. Cikgu belum ajar lagi. Sejarah belum lagi. Okey, kalau dalam bahasa Melayu, karangan dah pernah belajar kan? Okey, bahasa Melayu tak ada masalah, bahasa Inggeris tak ada masalah. Cuma maksudnya sejarah tak ada lagi, belum pernah belajar lagi. Belum. Kaedah jawapan untuk sejarah dan geografi adalah hampir sama. Yang mana awak sepatutnya kena kuasai kedua-dua kaedah tu. Barulah awak dapat jawab soalan esei dengan baik. Dia bukan jawab seperti mana awak jawab soalan esei bahasa Melayu. Boleh faham untuk jawab esei bahasa Melayu, awak memerlukan perenggan pertama, kemudian kena ada isi, kena ada huraian, kena ada penutup. Tapi untuk geografi tak ada benda tu. Untuk geografi kita ada beberapa kaedah teknik untuk menjawab soalan. Awak wajib kena ada fakta, wajib kena ada huraian, wajib kena ada contoh. Lengkap tiga perkara itu membolehkan awak untuk mendapat markah mengikut kehendak soalan. Okey, insyaAllah kita akan buat aktiviti tu pada kelas hari Khamis nanti. Kalau tak ada apa-apa, boleh kita tamatkan dulu kelas untuk hari ini sebab nanti awak akan bersedia untuk kelas yang seterusnya. InsyaAllah saya doakan yang terbaik untuk awak semua. Kejap lagi saya akan upload soalan dekat dalam Google Classroom. Apa yang saya minta ialah awak jawab semua soalan tu, tak banyak pun. Ada 13 soalan je, 13 saja, tak banyak. Reply dengan cara turn in seperti mana yang kita telah buat aktiviti dekat dalam kelas waktu di sekolah hari tu. Jangan paparkan jawapan tu pada ruangan post reply. Boleh faham ya? Boleh. Maksudnya cikgu saya tak faham lah. Macam mana cikgu hantar gambar cikgu? Nanti saya akan hantar gambar. Kemudian awak hanya reply jawapan saja. Tapi jawapan itu hendaklah dijawab dengan cara private comment. Seperti yang awak dah buat sebelum ni. Okey. Boleh faham Boleh. Private cikgu lah ni. Private dekat dalam Google Classroom. Private comment. Macam yang kita buat sebelum ni dekat dalam kelas. Jangan awak letak jawapan pada post reply. Nanti orang lain copy, orang lain akan salin balik benda tu. Faham ke? Dia macam turn in ke? Ya betul, turn in. Betul lah tu. Boleh faham Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau macam tu kita tamatkan dulu kelas untuk hari ni. Okey, saya minta maaf untuk baki 15 minit yang saya ambil tadi. Kita akan buat aktiviti tu sambungan di dalam Google Classroom. Okey, awak boleh jawab soalan ni. Saya bagi masa sehingga habis hari ni lah. Tak boleh bawa sampai esok pula. Sebab nanti saya nak tanda tugasan tu. Boleh Boleh. Okey, Dekat alhamdulillah. Google kan? Google Classroom. Ya, dekat dalam Google Classroom. Kejap lagi saya akan hantar assignment tu. Okay. Okey, boleh Okey, terima kasih atas penlibatan semua untuk hari ini. Jangan lupa untuk isi link kehadiran. Untuk kelas-kelas yang akan datang, gunakan link kehadiran yang sama. Cuma saya minta tolong jangan isi kehadiran sebelum kelas bermula. Macam contoh semalam ada yang dah isi. Dah isi awal semalam. Saya bukan suruh isi awal. Itu kalau ikut tu saya nak
delete maklumat tu, saya tak terima. Sebab saya nak pastikan semua pelajar saya online pada waktu kelas yang ditetapkan. Okey, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita akan jumpa kembali pada hari Khamis nanti mengikut waktu dan jadual yang dah ditetapkan. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi insyaAllah pada hari Khamis nanti. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebarang soalan? Cikgu, Ya? untuk kehadiran tu kan kita kena isi link tu 10 minit sebelum kelas ke apa? Okey, 10 minit sebelum kelas dan juga sepanjang kelas tu saya benarkan lagi isi. Tapi kalau selepas daripada kelas lebih kurang dalam 30 minit lepas kelas tu saya dah tak saya tak terima. Itu maksudnya dah lewat sangat tu. Mungkin awak memang tak masuk langsung. Saya tak nak macam tu. Boleh Okey cikgu, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, kalau dah jelas kita tutup dulu sesi PDP kita hari ini. InsyaAllah kita jumpa pada hari Khamis nanti. Jangan lupa untuk jawab soalan dekat dalam Google Classroom ya. Okey. Okey, cikgu. Okey, baik. Terima Okey, kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, ada soalan ke? Apa kelas kod untuk GC 1 Irsyad? Kelas kod GC1 Irsyad. Okey, nanti tolong message dekat dalam Telegram group 1 Irsyad. Saya akan postkan kelas kod. Baik cikgu. Terima kasih. Okey, boleh kan? Okey, terima kasih. Jumpa lagi pada hari Khamis nanti insyaAllah. Okey. Terima kasih Kak.